Bila kita membaca sesebuah buku fiksyen, kita sebenarnya menelusuri kehidupan watak. Tetapi pernah tak kita terfikir, adakah kehidupan watak itu sebenarnya berkait dengan kehidupan penulis cerita itu sendiri? Sekarang ini saya masih lagi membaca buku Mahabbah. Ini bukan karya pertama Shah Nun yang saya baca. Saya telah mengenali karya beliau semenjak saya di tingkatan 6 lagi. Saya ingin berkongsi dengan anda semua siapakah Shah Nun, dari manakah idea-idea penulisannya timbul. Saya cuba kaitkan dengan kehidupan Shah Nun sendiri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, panjang umur kita berjumpa lagi di channel Nur Samila Samsudin. Sebagaimana yang saya beritahu pada awal tadi, bahawa saya ingin berkongsi tentang Shah Nun Ahmad, iaitu sastrawan kedua negara. Shah Nun dilahirkan pada tahun 1933 di Banggul Deldap, Sik, Kedah. Beliau merupakan seorang guru dan beliau telah mendapat anugerah sastrawan negara pada 1982. Ini adalah buku wawancara di antara Sharif Syari dengan Shah Nun Ahmad, bagaimana Shah Nun memperolehi ideanya dan bagaimana garapannya. Hingga saya mengenali tulisan Shah Nun, saya dapati satu perkara yang jelas tentang penulisan Shah Nun adalah beliau sering kali menggunakan teknik pengulangan. Dan di dalam wawancara di antara Sharif Syari dengan Shah Nun Ahmad, turut ditanya oleh Sharif Syari kenapa Shah Nun sering menggunakan teknik pengulangan di dalam karyanya. Tidakkah nanti pembaca akan bosan? Di dalam Mahabbah sendiri kalau kita baca, dan kepada sesiapa yang telah membaca Mahabbah, teknik pengulangan ini memang jelas. Setiap satu bab kita akan menemui perenggan ataupun frasa yang sama yang diulang banyak kali, sehingga kadang-kadang kita rasa ia seolah-olah bab yang sama sebab diulang. Dan apakah jawapan Shah Nun terhadap persoalan pengulangan ini? Shah Nun telah memberitahu kepada Sharif Syari bahawa teknik pengulangan yang digunakan bertujuan untuk memberi penekanan terhadap perkara itu. Malah menurut Shah Nun, teknik pengulangan ini sebenarnya memberi kesan kepada pembaca. Pembaca akan lebih mengingati perkara itu sehingga ke akhir cerita. Untuk satu sisi saya bersetuju, dan saya sendiri bila membaca karya-karya Shah Nun, terutamanya Mahabbah, yang mana di dalam ini pengulangan yang paling ketara adalah tentang ajas perbandingan kehidupan manusia dengan kehidupan sungai. Berkali-kali Shah Nun menyebut perkara ini pada setiap bab. Dalam karya Shah Nun yang berjudul Sampah juga, kalau ada yang pernah membacanya, kita akan menemui perkataan-perkataan yang diulang banyak kali, sehingga pada permulaan bacaan saya merasakan saya tertanya kenapa Shah Nun melakukan perkara begini. Tidakkah dia takut pembacanya akan bosan dan meletakkan buku ini tidak membacanya sehingga tamat? Tetapi bila persoalan itu timbul dan kita tahu bahawa buku ini ditulis oleh seorang sastrawan negara yang mana karyanya telah diangkat, jadi kita rasa macam ia satu cabaran untuk menghabiskan bacaan ini. Maka saya berusaha untuk menghabiskan bacaan kedua-dua buah buku ini, Mahabbah dan Sampah, yang mana teknik pengulangannya sangat ketara pada setiap bab, sehingga saya faham. Pada akhir cerita saya faham kenapa Shah Nun buat teknik pengulangan, dan dia memaksa kita untuk membaca, dan dia telah memberi teknik pengulangan itu telah memberi kesan yang mendalam kepada minda kita dan hati kita. Dan saya sendiri ketika saya membaca Sampah, iaitu Sampah ni kisah pengemis, dan pengemis ni perlakuannya diulang, iaitu pengemis ni dia membilang 1, 2, 3, 4, 5. Entah apa yang dibilangnya, tetapi setiap bab dia akan melakukan perkara yang sama, iaitu membilang. Kadang-kadang saya rasa dah sebut dah dalam bab yang pertama, tetapi itu adalah perlakuan yang Shah Nun nak tunjukkan terhadap kehidupan pengemis ini. Jadi bila kita membaca dan kita mengulang bacaan atau dialog pengemis itu, perlakuan pengemis itu, kita sendiri dapat merasai seolah-olah kita ni pengemis tu.
apa yang dilakukannya, dan bila diceritakan secara berulang, kita sendiri boleh merasa seolah-olah kita berada kat lorong tu sedang mengira sampah. Jadi memang saya akui bahawa teknik yang digunakan oleh Shahnun ni, iaitu teknik pengulangan ini, sangat berkesan. Tetapi untuk penulis baru, pada saya kalau boleh dielakkan, sebab selagi kita tak mencipta nama. Sebab Shahnun adalah sastrawan negara yang karyanya yang menggunakan teknik pengulangan, setakat yang saya baca adalah 2 ni. Tetapi karya-karya yang lain masih seperti karya-karya penulis lain yang mana teknik pengulangannya kurang, tetapi mesej ataupun corak penulisannya lebih menjurus kepada plot yang bergerak dengan lebih lancar, yang pada saya tak lembab. Tetapi 2 karya ni memang sangat lembab dengan teknik pengulangan yang membuatkan kita bila membaca rasa bosan, rasa mengantuk. Tetapi kerana dia adalah penulis tersohor negara, kita akan memaksa diri kita untuk membaca dan cuba mencapai mesej yang cuba disampaikan oleh Shahnun sendiri. Okey, jadi kalau kita sebagai penulis baru yang tidak mempunyai nama menggunakan teknik pengulangan, mungkin orang dah tak beli karya kita lagi. Tetapi untuk Shahnun, ia tidak mungkin akan terjadi. Orang tetap akan membeli. Malah seperti saya sendiri, saya sudah biasa dengan karya-karya Shahnun, sudah faham tentang setiap teknik yang digunakan oleh Shahnun dalam penulisannya. Saya ingin mengumpul karya-karya beliau, malah menjadikan koleksi dan bahan rujukan penulisan. Sebab setiap buku, setiap tajuk, teknik penulisannya sangat berbeza. Kita berbalik kepada dari mana datangnya idea penulisan Shahnun. Sebab di dalam buku wawancara di antara Sharif Syari dengan Shahnun, Sharif seringkali bertanya bagaimana Shahnun boleh melibatkan diri dengan bidang penulisan. Jawapan Shahnun bahawa dia memang sentiasa rasa gatal untuk menulis. Sentiasa ada kehendak yang tinggi, mempunyai keinginan yang tinggi untuk menulis dan menulis. Maksudnya idea dia sentiasa melimpah. Dan Sharif Syari bertanya kepada Shahnun dari manakah datangnya idea yang banyak tu, sehingga kan Shahnun tidak mampu untuk tidak menulis tetapi nak menulis. Idea dia sentiasa mengalir deras macam air terjun. Okay, jadi dikongsikan dengan Shahnun bahawa idea dia adalah datang daripada kehidupan sekelilingnya. Macam kita, dia kata, Shahnun kata bahawa saya adalah orang biasa dan anda semua adalah orang biasa. Yang membezakan dia dengan kita adalah dia mempunyai keinginan, kehendak ingin menulis, dan Allah kurniakan dia bakat yang mana tidak semua orang memiliki bakat tersebut. Hatta orang yang mempunyai kemahiran berbahasa. Shahnun mengakui bahawa dia bukanlah seorang yang pakar bahasa, dan dia dengan pakar-pakar bahasa yang lain sering bertelagah kerana dia menulis tanpa mempunyai ilmu penulisan. Jadi dia banyak melanggar hukum penulisan, dan dia menjadi sasaran kepada mereka yang mempunyai ilmu penulisan tetapi tidak melibatkan diri ataupun tidak mampu untuk menulis dalam bentuk sastra yang orang kata begitu cantik, begitu unik sebagaimana sastrawan negara melakukannya. Dan Shahnun berkata bahawa idea itu ada di sekitarnya. Kerana dia orang biasa, jadi dia menukilkan idea biasa, iaitu kehidupan orang-orang biasa. Kerana Shahnun adalah seorang guru yang tinggal di kampung, hidup bersawah, hidup bertani, maka idea penulisannya lebih kepada kehidupan para petani. Shahnun menjadi seolah-olah seorang pejuang kepada golongan kelas bawahan. Cerita di tengah keluarga, sebenarnya dengan jujur Shahnun mengakui bahawa ia ambil idea itu daripada krisis keluarganya sendiri. Shahnun mengambil apa sahaja yang berada di sekitarnya, termasuklah krisis keluarganya sendiri. Yang umum ketahui bahawa dia seringkali dipalitkan dengan penulisan yang berkait dengan ada unsur-unsur seks. Dan di dalam Debu Merah ada satu cerita yang bertajuk Gelungnya Terbongkar.
seolah-olah memberi dua makna, iaitu sawah yang telah terkongkar dengan isteri yang telah terkongkar. Bila ditanya adakah Syahnur mengakui bahawa setiap karyanya ada unsur erotis, dia kata ya, sebab itu adalah cara hidup masyarakat pada zaman itu. Dan dia sebenarnya berbalik kepada niat penulisan, sama ada memang seorang penulis itu ingin menjurus ke arah perkara-perkara erotis, ingin memberikan kegairahan kepada pembaca, ataupun ia hanyalah melukiskan keadaan masyarakat pada zaman itu. Terserah, kata Syahnur, sebab pada dia penulisannya lebih kepada kejujuran, mempotretkan kehidupan masyarakat pada masa itu. Tidak ada unsur gairah ataupun menarik membaca untuk ke arah perkara-perkara tersebut. Jadi wawancara Syarif Syarif ini telah membuka mata kita terhadap bagaimana seorang penulis itu memperolehi ideanya, iaitu dengan memerhati keadaan sekelilingnya, menggunakan watak-watak yang ada di depan matanya untuk dinaikkan. Malah apa sahaja isu kemasyarakatan boleh dijadikan idea penulisan, dan semua itu dengan mudah didapatinya tanpa kita perlu pergi mencuri idea orang lain. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe jika anda rasa perkara ini atau perkongsian ini sangat bermanfaat buat anda dan mungkin juga bermanfaat buat orang lain. Sekian, Assalamualaikum.